Apa khabar semua? Baiklah, sekarang cikgu nak anda semua dengar penerangan dan juga arahan cikgu ini supaya nanti ketika kita belajar dalam kelas Bahasa Melayu, anda semua sudah tahu apa yang perlu anda lakukan. Baiklah, di sebelah ini merupakan model iTips. Apa itu iTips? Baiklah, I merupakan inference, T merupakan tiga, P ialah pemboleh ubah. Jadi tiga pemboleh ubah. Dan S, cikgu letak di situ sebagai ataupun menggambarkan hipotesis. Baiklah, jadi nanti ketika kelas ataupun selepas anda semua dah lakukan aktiviti ataupun eksperimen, cikgu nak anda semua lengkapkan model ini berdasarkan penyiasatan ataupun eksperimen yang anda lakukan nanti. Baiklah, kita lihat satu persatu. Apa itu inference, pemboleh ubah dan juga hipotesis. Baik, yang pertama, inference. Inference, untuk pemahaman anda semua, merupakan satu kesimpulan awal. Contoh, jika anda pulang ke rumah dan anda melihat semua ataupun lampu di dalam rumah anda gelap, jadi mungkin inference ataupun kesimpulan awal anda, semua ahli keluarga anda tiada di rumah ataupun mereka telah tidur. Seterusnya, pemboleh ubah yang pertama iaitu pemboleh ubah dimanipulasi ataupun kita panggil sebagai PM. Baik, pemboleh ubah dimanipulasi merupakan perkara yang perlu diubah ataupun perlu ditukar supaya memberi kesan ataupun memberi keputusan yang berbeza. Seterusnya, pemboleh ubah yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas ataupun kita panggil sebagai PB. PB merupakan keputusan eksperimen yang mana akan dipengaruhi oleh pemboleh ubah dimanipulasi. Yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Baik, pemboleh ubah dimalarkan kita boleh panggil juga sebagai PD. Pemboleh ubah dimalarkan merupakan perkara yang perlu disamakan. Supaya kita nak lihat di sini yang berubah ataupun bertukar ialah PM yang mana akan memberi kesan kepada PB. Jadi PD merupakan perkara yang perlu kita kekalkan ataupun samakan. Dan yang terakhir ialah hipotesis. Hipotesis merupakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi PM dengan pemboleh ubah bergerak balas PB. Baik, contoh ayat untuk menulis hipotesis ada dua. Yang pertama, anda boleh guna semakin. Contoh, semakin apa? Koma, semakin apa keputusannya? Baik, ataupun anda nak guna jika. Jika pemboleh ubah dimanipulasi, koma, maka pemboleh ubah bergerak balas, titik. Baik, itu penerangan mengenai perkara ataupun items yang perlu anda lengkapkan selepas anda jalankan eksperimen nanti. Baiklah, sekarang anda dengar satu persatu iaitu berdasarkan kumpulan yang telah cikgu bentukkan, yang telah cikgu hasilkan. Setiap kumpulan akan lakukan aktiviti ataupun eksperimen yang berbeza. Baik, sekarang untuk kumpulan alfa ataupun kumpulan yang muridnya cemerlang. Baik, jadi kumpulan ini cikgu harapkan cikgu tak lagi memberi tunjuk ajar ataupun penerangan kerana ini merupakan antara murid yang cemerlang. Baik, kumpulan alfa akan lakukan eksperimen kita panggil ayunan. Baik, jadi kumpulan anda perlu melakukan aktiviti ayunan. Bahan yang anda perlukan ialah yang pertama kerusi, tali, pita ukur dan juga jam. Baik, cara-caranya anda perlu sediakan tali yang berbeza kepanjangannya. 5 cm, 10 cm ataupun 15, ataupun mungkin anda nak tukar mengikut kesesuaian. Mungkin yang penting ada tiga tali yang kepanjangannya berbeza. Baik, ambil tali yang pertama dulu. Contoh tali 5 cm. Ikatkan pada pita ukur dan juga kerusi. Kemudian cikgu nak anda ayunkan
tali ataupun pita ukur tersebut dan catat masa. Ayunan pita ukur itu berhenti. Seterusnya, ulang langkah yang sama menggunakan tali yang berbeza kepanjangan sebentar tadi. Baik, kemudian catatkan pastikan anda catat supaya anda dapat menghasilkan ataupun anda dapat kenal pasti PM dan juga PB. Baiklah, seterusnya untuk kumpulan Bravo. Jadi kumpulan Bravo akan jalankan aktiviti ataupun eksperimen kecerunan. Jadi bahan yang anda perlukan ialah bangku panjang, bola, pita ukur dan juga jam. Baik, anda angkat sebelah bangku panjang, sebelah saja Mungkin ketinggian yang pertama anda nak angkat 5 cm. Jadi selepas itu letakkan bola di tengah-tengah, kemudian lepaskan. Lepaskan supaya bergolek turun ke bawah. Baik, catat masa. Apabila bola itu jatuh, apabila mula digolekkan, anda mulakan masa, kemudian bola itu cecah ke lantai, jatuh, berhenti ataupun hentikan masa dan catat berapa masa yang diambil untuk bola jatuh ke bawah. Kemudian ulang langkah yang sama menggunakan ketinggian yang berbeza. Baik, kemudian catatkan catatkan supaya anda dapat kenal pasti PM dan juga PB. Baiklah, seterusnya untuk kumpulan Charlie. Kumpulan Charlie akan jalankan aktiviti daya dan kumpulan anda perlu sediakan bahan gegelang getah, lipatan kertas dan juga pita ukur. Baiklah, masukkan gegelang getah pada jari. Kemudian tarik gegelang getah pada jarak yang pertama, contoh 5 cm, sambil memegang lipatan kertas. Okay. Kemudian lepaskan lipatan kertas tersebut, ambil jarak berapa jauh lipatan kertas itu pergi ataupun jatuh ke lantai. Baik, ulangi langkah yang sama ini menggunakan jarak getah ataupun gegelang getah ditarik dengan kita mengambil kira tiga jarak yang berbeza. Dan catatkan supaya anda dapat kenal pasti juga PM dan juga PB. Baiklah. Seterusnya untuk kumpulan terakhir, kumpulan Delta. Kumpulan Delta ini cikgu akan bimbing juga nanti ketika anda jalankan aktiviti ataupun eksperimen. Baik, kumpulan anda perlu jalankan aktiviti serapan. Baik, antara bahan yang diperlukan, bekas, botol air, pita ukur, span, kertas, kain dan juga plastik. Baik, isikan air dalam satu bekas. Kemudian anda rendamkan yang pertama span ke dalam bekas air. Kemudian perahkan span tersebut supaya air dapat masuk ke dalam botol. Kemudian ukur ketinggian air yang dapat masuk ke dalam botol. Seterusnya ulangi langkah yang sama menggunakan material yang berbeza ataupun bahan yang berbeza, iaitu kain, kertas dan juga plastik. Jadi catatkan juga berapa kuantiti ataupun ketinggian air dalam botol supaya anda dapat kenal pasti juga PM dan juga PB. Baiklah, jadi itu saja penerangan daripada saya. Semoga penerangan ini dapat membantu anda untuk jalankan eksperimen ataupun aktiviti nanti. Baik, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.